inilah dia punya komponen-komponen yang perlu disiapkan. So kita punya projek amali nanti, kisah amali lebih kurang macam ni lah, lebih kurang, tapi bukan macam ni, lebih kurang macam ni. Dia memerlukan beberapa komponen yang perlu kita pasang dan kita jadikan dia part untuk dijadikan sebagai jawapan. Ada lagi nak masuk? Okay. Jadi tu bila kita tunggu lambat sangat nak start, Aida nak masuk, saya nak kena approve, nak kena minimize ni balik. Okey, ini adalah dia punya komponen-komponen yang dinyatakan. Okey, di sini dinyatakan kita punya trade apa semua ni. Okey, trade 4.5 diameter. Okey, dia bagi dia punya ni adalah 9 ukuran ni. Okey, so kalau kita masukkan dalam komputer dia jadi lebih jelas sikitlah kita punya ukuran-ukuran. Kalau kita tengok dalam handphone agak kecil. Itu kita boleh zoom, mungkin nampak berapa ukuran-ukuran yang dinyatakan diberi kepada kita. Okay, itu yang kita perlukan penggunaan laptop. Okay, dia punya keseluruhan gambar rajah yang diberikan. So apa yang telah saya dapatkan, saya buat di sini. Okay, ini adalah bahagian yang telah pun dilukiskan. Ada siapa lagi nak masuk ni? Sudah. Okay, ini adalah saya kena pastikan dia. Ini adalah bahagian tapak dia. Okay, di tapak ni kita kena buat beberapa sedikit calculation. Okay, yang ni yang saya buat yang pertama sekali pada bahagian tapak untuk di extrude ataupun press pull komponen-komponen ni. Sebab kalau kita tengok di sini ukuran-ukuran yang dinyatakan di sini, okay, di sini ada dinyatakan ukuran sini adalah 36. Okay, 36 ni sampai dia pusat sampai sini saja. So 36 ni tambah dengan jari sini dia akan jadi 36 tambah 20 dah jadi 56. Okey, 56. Kemudian di sini pula ada lagi ni penambahan sini ada lagi iaitu 15. Okey, ada lagi ukuran sini 15 untuk sampai dari sini sampai sini. Okey, ukuran sini dibagi 15. Okey, dapat keseluruhan panjang bahagian ni. Okay, jadi jumlah keseluruhan. Kemudian di sini dari sini sampai sini ke kiri dan juga ke kanan. Okay, yang ni boleh dikatakan ukuran dia tidak dinyatakan. Okay, yang ni pun saya cari tak jumpa. Okay, tapi kita boleh rujuk di sini. Perbandungan di sini, di atas ni ada satu ukuran, iaitu dia bagi 80. Okay, 80 sini. Okay, 80 tambah 8 sini, tambah 8 sana. Jadi dia akan jadi 96. Okay, so panjang sini, keseluruhan dari sini sampai sini 96. 96 tolak dengan kelebaran di sini. Lebar sini ialah berapa ni? Tadi. Okay, 20, 40. 96 tolak 40. Maknanya 96 tolak 40 tinggal lagi berapa? 96 tinggal lagi 50. 56 lah. Okay, 56. 40, betul. Okay, 56. Tinggal 56. Sini kita bahagi 2. Bahagi 2 untuk sebelah sini dan juga sebelah sini. Dia akan jadi 56 bahagi 2. Akan dapat lebih kurang 20. 28. Okay, 28. So di sinilah ukuran-ukuran yang dapat kita guna pakai untuk dapatkan jarak dari sini. Sini 28, sini 28. Supaya apa? Supaya kita dapat mesh benda ni dia duduk bertindih. Dia mesti duduk dalam keadaan bertindih. Kalau tak bertindih antara komponen ni dengan ni, kita nak buat yang bentuk ni, bentuk yang ada fillet ni, dia terjadi. Dia kena tindih lah. Okay, pastikan dia bertindih. Okay, ini untuk komponen ni sahaja. Dan satu lagi iaitu kita akan buat bahagian yang tegak ni, yang sini. Ni jadi dah. Dan ni saya buat satu je. So nanti bila saya akan press pull, jadikan dia objek, saya akan copy di sini, copy di sini. Dan sini dia akan jadi okay, benda tu. Okay, ni komponen yang pertama. So ada soalan setakat ni? Kalau ada soalan, tolong tanya terus. Okay, direct terus. Tak ada? Boleh saya teruskan? Boleh, Encik. Encik. Okey. Okey, jelas daripada segi ni. Cara kita buat cara penerangan, sebab kalau kita nak buat step by step ni, dia akan ambil masa yang agak lambat sikit lah. Okey, kemudian komponen yang kedua yang ni. Okey, dua komponen ni. Okey, yang ni akan mesh dengan sini.
untuk jadikan komponen yang kedua ni, komponen yang kata bahagian yang kedua ni, dia punya body dia. Okay, dia punya body ni akan masuk situ. Okay, yang ni akan combine sini. Di sini sedikit kebijaksanaan sikit, kita kena pakai sikit. Nanti adalah cara dia, kita akan buat sikit supaya dapat mesh antara kedua-duanya. Sebab di sini pun akan ada yang kita tengok sini, ada dia punya apa ni, fillet dia. Okay, fillet dia ada sini untuk mesh masuk sini. Yang ni yang agak boleh masuk, tak boleh masuk ni kita akan tengok nanti boleh tak boleh. Fillet ni berapa dia bagi lah. Ada ukuran, tak ada ukuran. So kata ada ukuran, maknanya dia akan jadi lebih kurang macam ni jugalah. Okay, yang ni lah kita ambil sama dengan ni, dia punya ni R4, lebih kurang macam tu. Dia akan jadi tu. Logik dia macam tu lah. Kita kalau dia tak bagi ukuran, kita boleh tengok di mana-mana yang ukuran yang dikatakan logik. Takkan kita nak ambil yang ni. Yang ni dia punya curve dia lain ni. Curve dia ni kat mana? Tak nampak. Ni. Ni dia punya ni tu R12. Okay, dia punya fillet dia di sini adalah R12. Ini R4. So ini 4, ini 12. Tak sama. Okay. Itu dia punya ni lah. Okay, ada lagi nak masuk? Okay, ini komponen yang kedua. Okay, yang seterusnya iaitu komponen ni yang kita bush daripada getah ni. Ini komponen yang saya buat. Sebab di sini pun ada sedikit tricky di sini. Ada sedikit tricky yang perlu kita buat semasa kita nak press pull. Sebab bila kita press pull, objek yang luar ni dia akan ambil ke semua sekali, ke tiga-tiga garisan. Itu dia punya masalah lah. Yang dalam ni okey, kita boleh ambil terus. Yang luar ni, jadi kita ada sedikit tricky lah. So kita selepas kita naik yang ni, kita ubah dia, kita buang yang tengah ni, kita naikkan balik yang lain, yang besar tadi balik, supaya dia dapat ukuran, kita boleh mesh masuk dalam kita punya tu. Okay, seterusnya ni adalah hexagon nut. Okay, ni hexagon nut yang buat untuk jadi slot nut tu. Okay, akan dinaikkan. Di sini adalah ini dia punya slot. Ini saya buat slot. Okay, slot ni saya akan masukkan pada bahagian atas tu nanti untuk dijadikan dia sebagai slot yang kita nak tu lah. Slot dia. Kemudian yang ni rod untuk yang buat skru tu, ada skru. Ini saya buat setakat tu lah. Nanti kita akan buat press pull dan buat dia punya helix. Jadi inilah kita punya masa yang diperlukan untuk buat benda ni. So saya agakkan kalau kita nak mula mengira balik, okay, kalau macam saya bagi jamin, saya ambil masa saya ambil masa 1 jam. Okay, so bila saya ambil masa 1 jam untuk buat semua komponen ni, untuk pemasangan dan sebagainya, bagi awak saya akan kali dengan 3. Itu jadi 3 jam masa dia. 3 jam ngam boleh siap benda ni. Macam mana yang saya buat. Okey, kemudian yang kedua, apabila dah siap semua part yang diperlukan, okey, saya akan buat macam ni lah. Ini contoh yang dah daripada komponen-komponen yang ada ni. Okey, bahagian yang pertama ni saya dah masuk dah. Saya dah masuk. Okey, saya dah masuk dia dah. Tinggal lagi nak mesh je lah. Okay, tinggal nak mesh saja. Okay, nak mesh yang mana saya akan buat, yang kata kita akan buat dia punya fillet tu. Okay, kita akan teruskan buat fillet. Kita ambil arah fillet. Sebelum tu kita akan ambil pada wireframe, senang. Okay, kita nampak benda ni. Baru kita akan buat dia punya fillet. Sebelum fillet kita kena union dulu. Ni boleh union. Okay, kita akan union dia. Okay, union dulu. Yang ni. Okey, dah. Okey, so sekarang dah dapat dah dia punya bentuk dia. Okey, yang ni dia terlekat kat situ. Nanti ubahlah ni. Ni ganggu nanti ni. Yang ni kita nak guna tempat lain. Okay, dalam file yang satu lagi saya dah ubah. Okey, kemudian kita akan buat dia punya ni, kita ambil pada solid edge, fillet edge. Okey, ambil di sini. Kita ambil dia punya R, radius 4. So mana dia? Ni. Yang ni 4. Ni 4. Nampak dia dah jadi dah. Sini pun sama juga. Ni 4. Nampak dia dah jadi. Okay, terus jadi. Kita enter sekali lagi. Dah dapat. Okay, nampak dia dah jadi dah. So kita boleh tengok sini. Kalau kita tengok balik dia punya bentuk melalui shade and grey. Nampak dia dah bentuk lengkung. Okay, dia dah bentuk lengkung.
Dan yang bahagian ni saja lagi kita akan buat balik. Sama juga. Okay, ambil wireframe senang nampak line mana kita nak ambil. So sekali lagi kita akan ambil fill H, pick. Ini 12, R, enter 12. Okay, bahagian mana? Bahagian sini. Okay, nampak dia dah jadi 12. Satu lagi di mana? Satu lagi di sini. Okay, dah. Enter sekali lagi. Okay, kita ubah dia akan jadi dia bentuk balik kita home. Okay, yang ni saya pakai AutoCAD 2021. Dia lebih rupanya lagi tinggi dia punya spek, lagi mudah dia punya proses dia nak buat dah. Okay, nampak? Okay, dah jadi dah. Ini biru ni tak ada apa ni, nanti dia akan hilang sendiri dia. Okay, dah nampak? Mana proses ni dah pun bercantum. Sebab tu tadi saya kata ukuran tu kita mesti ambil bagi lebih, mengambil kira ketebalan yang ada di sini dan juga ukuran-ukuran yang lain supaya kita dapat nak buat benda-benda ni lah, benda ni. Sebab kalau kita buat tak sampai, dia tak jadi. Dia takkan jadi, dia tak overlap benda tu. Dia nak yang overlap. Okay, ini proses dia. Okay, seterusnya saya akan press pull semua sekali, jadi macam ni pula. Ini yang dah di press pull. Okay, sebenarnya yang ni pun saya dah buat ni, saya dah rotate. Sebab apa saya buat macam tu tadi? Macam ni kan. Okay, sebab apa saya buat dengan web ni sekali? Sebab saya nak gunakan bentuk web ni. Okay, bentuk web ni nak mesh masuk dengan objek dia yang sebenar nanti tu lah. Okay, ni di sini bawah ni dah ada belum? Saya sadar dah ni, tapi dia tak nampak. Okay, kita tengok sini balik. Dapat dah tu. Dah ada tu. Okay, nampak tu? Dah ada kan? Dah masuk dah. Dia dah masuk dah. Dia dah masuk dah benda tu. Okay, yang ni saja saya tak buang lah, saya copy je. Okay. Okay. Lepas tu, ni yang kata saya buat bahagian ni dan buat nut. Saya naikkan dia punya nut ketinggian 24 dia bagi. Ni yang saya buat tadi ni. Saya buat jadikan dia bentuk ni. Nanti nak masuk lah. Nak masuk. Okay, saya masukkan dan saya akan subtract dia. Cuma yang ni ya sedikit masalah. Dia sedikit masalah. Sekejap, saya dah call sekejap. Okey, dah tersambung balik. Okey lepas tu kita tengok ni yang saya kata tadi ada masalah sikit ni tentang percantuman ni. Okey, tentang percantuman ni. Okey, yang ni pun sebenarnya saya dah buat ikut ukuran dia ialah yang pertama ni lah. Okey, yang pertama ni. Okay, kita move sikit. Okey, nampak ni. Ni, yang ni yang saya ambil ni, yang pertama yang saya cuma press pull yang ni saya tak ambil. Sebab yang ni tujuan apa? Tujuan saya nak dapatkan web ni saja. Okey, bahagian yang ni saja saya gunakan ni. So bila kita press pull, hanya press pull bahagian yang dalam ni je lah.
Yang sini saja jadilah bentuk yang macam ni. Okay, cuma yang ni kita tengok dia macam tak mesh kan, tak masuk sini, ada ruang lagi sebagainya. Jadi nampak macam dia sedikit cacat situ. Okay, jadi tak ada masalah, situ pun tak ada masalah apa. Okay, apa yang kita perlu buat selepas kita dah pasang macam ni, okay, kita ada arahan press pull tu. Okay, kita boleh rotate sikit. Okay, rotate sikit. Okay, nampak macam tu. Okay, nampak dia macam tak ngam tu kan. Okay, rotate sikit tu. Kita ubah balik. Pergi dekat wireframe. Okay, bagi kita nampak bentuk dia sini. Dia macam okay, macam tu. Okay. So kita move sikit sini. Kita move dia balik. Ni di sinilah kita punya tricky yang kita perlu pakai sikit. Kita akan ambil sekejap pergi nampak balik. Ada banyak wire. Okay, kita move dia. Move sini. Kita ambil mana-mana point sini. Saya gerakkan ke sini. Saya kata saya move 50. Okay, saja move dengan angka sebab senang kita nak detect bila nanti balik. So, kita akan press pull lah. Saya press pull bahagian ni. Okay, saya akan press pull balik. Yang ni, permukaan ni je. Ni kita press pull ni. Kita boleh tarik je. Okay, tarik je. Okay, tarik lebih kurang lagi 10. Okay, sebab dia dah lebih lah. Lepas tu saya akan move balik lah. Move balik. Sebab tu kita move pakai ukuran ni. Kita nak move ni, enter balik sini. Ambil sini, bawa ke sini balik, 50. Okay, sekarang dia dah masuk. Kita nampak dia dah masuk. Dia dah masuk dah tu. Ini tujuan dia. Ni kita ada sedikit trik semua kata tadi macam tak masuk. Okay, sekarang kita dah boleh buat lah. Dia dah masuk lah. Okay, proses yang seterusnya kita balik kepada kita punya view balik. Okay, kita pakai SE ni. Okay, nampak. Okay, yang ni kita nak jadikan dia sebagai ni nanti. Okay, kita boleh, sekarang tak ada apa, kita dah boleh union dia. Okay, kita union dia. Ni, dengan yang ni. Okay, jangan press pull lebih sangat, takut nanti dia akan masuk melebihi daripada lubang yang ada tu. Okay, sekarang dia dah masuk, so tak kena lubang lah. Kena lubang lah. Kita tengok. Oh, kena lubang tu tak boleh. Okay, kita tak mau kena lubang. Tu boleh. Okay, maknanya kita tak boleh, kita buat tadi apa? 10 kan? Kita ambil 5 dah lah. Okay, kita press pull. 5 je. Kita masukkan sini balik 50. Okey dah. Dia dah masuk lah. Okey, sekarang kita rotate balik sikit. Tengok balik, masuk tak? Okey dah, tak kena. Okey, ngam. Okey, pergi balik FC. Okey, so dah, kita dah boleh union. Dah nampak dia dah ngam masuk situ. Okay, di situ dah ada dia punya garisai yang ngam betul-betul, tak ada lah yang tergantung tadi. Okay, so seterusnya kita akan cuba untuk buat dia punya fillet. Okay, pergi dekat solid, ambil fillet H, okay, R 4. Okay, kita ambil line ni. Ya, ni boleh. Okay, di sini. Ambil sini. Ambil sini. Okey dah. Enter. Nampak? Tak susah pun rupanya. Okey, nak dapatkan dia yang bentuk-bentuk tu. Ada lagi lain-lain? Sini dah. Okey dah. Habis. So dah dapatlah situ. Okey, dah dapatlah situ. Okey, so sekarang ni nak buat pemasangan ni lah. Okey, so selepas tu, so yang ni semua tak pakai dah lah. Okay, ni dah tak pakai. Okay, ada seorang yang dah masuk. Okay, so sini kita dah buat pemasangan dia, dah okey. Lepas tu saya dah press pull
bahagian yang tadi tu, kalau kita tengok tadi kan, yang ni saya dah press put naik dah, ikut ketebalan dia. Ketebalan diberi ialah nut ni ikut sini 19. Okey, di sini kita tengok ketebalan nut ni adalah 19, kemudian ketinggian daripada bawah sampai kepada bahagian slot. Okey, slot yang kita buat ni 13. So sini ada 6 mm. So ini ukuran dia. So di sini pula dia bagi kat kita adalah 4.5 mm untuk diameter bentuk bulat tu. So saya dah buat dia punya bentuk dia. Saya dah buat dia punya bentuk dia jadi macam ni lah. Okey, jadi mana ni tadi? Tadi dah hilang. Okey, dah hilang. Sekejap. Ada kat mana? Yang ni. Yang ni. Ya, yang ni. Yang ni dia. So yang ni saya ambil dengan diameter yang telah diberi tu 4.5 dengan ketebalan sini adalah daripada sini sampai sini yang baki itu 6 mm. Saya sambung jadikan benda ni dan kemudian saya akan press pull, dapatkan bentuk dia macam ni yang dah saya rotate. Kemudian rotate saya dah masukkan di sini satu, dah masuk dah satu. Kemudian saya dah pasang dia, dia pasang di situ. Saya dah subtract, saya dapat satu ruang di sini dah. Sekarang ni saya cuma nak rotate benda ni, nak rotate benda Allah ni, jadi masuk cross sini pula. Dan cross sini pula, benda dia akan jadi macam tu. Ni yang kadang dia akan ambil masa sikit. Okey, kita try balik di sini. Okey, kita view dalam top. Top yang ni dia nak rotate ni lah. Nak rotate bagi masuk sini. Okey, berapa darjah ni? Ni sini tegak 90 45. Dia tak dapat 45 ni. Ini dia adalah ni bukan 45, ni lebih kurang dalam 30 saja. Line yang saya buat ni nak dapat ukuran ni, nak dapat dia punya tu tadi. Jadi saya buat je. Saya buat line ni nak letak kat sini ni. Abang nak letak dah, nak letak benda tu. So saya nak rotate dia bagi jadi duduk macam tu. So saya akan rotate sini. Okay, ni 90. Kalau macam tu 45. Dia bukan 45, dia lebih kurang 30. 30 dapat sini. Dan negatif 30 dia akan dapat yang tu. Okey, nampak kita. Ini kita punya clue dah. Yang kita akan pasang sini balik. Okey, saya akan ambil, saya akan copy. Saya pakai banyak kali. Di sini. Oh, tak boleh. Dia duduk tak kena nanti. Kita ambil balik kita punya bentuk kepada SE. Nampak saya nak masuk ni. Okey, saya nak masuk cross sini dulu. Nah, sini pun dah ada line tengah tak selesai. Tak apa. Okey, kita akan move dia, copy. Ini kita ambil lagi. Kita ambil point sini, ke tengah sini. Ini tadi bulatan ni sebenarnya. Okey, di sini. Kita bubuh balik sini. Okey, middle point sini. Dapat. Okey, nampak? Dah. Okay, dah. So sekarang ni kita akan subtract lah. Okay, saya akan subtract. Ni. Enter dengan yang ni. Ni yang dia kata tricky kita nak buat ni. Kita buat benda, subtract. Sekarang dia dah jadi macam tu lah. Yang kita kena nak kota tu. Okay, yang ni tak pakai. Tak apa, line ni. Tak pakai. Okay, ada lagi satu ni. Satu ni kita kena rotate balik lagi sekali ni. Kita akan rotate balik lagi. Yang ni jadi ubah dalam bentuk top lah. Sorry. Top view lah senang. Okay, kita nak ubah sini bagi jadi lintang sini pula. Okay, saya nak rotate dia. Okay, boleh. Dia tu. Okay. Ngam ya. Betul kan? Saya tak sure berapa ukuran dia sini. Sebab saya dah hidupkan dia punya tu. Dia tak ngam ya. Tak ngam. Okay, so sekarang ni mungkin kita perlu rotate dia bagi jadi rata dulu. Bagi straight dulu. Ukuran 0.30, negatif 30. Okey, dapat balik 30, kita akan rotate lagi sekali. Rotate lagi sekali.
negatif 30 juga. Okey, negatif 30. Ya. Okey, ni proses dah. So, balik kita nak pasang sini lah. Okey, kita balik kepada view SE. Nak pasang sini. Masuk sini. Okey, nak masuk sini. Kita akan move. Sekarang kita boleh tak payah copy lah. Kita move terus lah. Tak guna lepas ni. Okey, ambil sini di tengah. Buat di sini. Oops. Okey, move semula. Kita ambil sini, tengah. Kita nak ambil di center sini. Okey, center. Okay, nampak dia dah masuk. Okey, saya buat tadi pun ni lebih saya buat tak kira ukuran lah. Janji dia lebih daripada nut yang kita nak buat tu. Okay, so saya subtract. Dah siap. Siap kita nak kotak. Cuma tinggal nak masuk dia punya thread dalam ni. Thread ni cuma kita tak ada masalah apa. Just kita buat nanti yang batang ni dengan helix semua tu. Dapatlah dia punya tu. Okey, dah dapat. Okay, so saya move sikit ni. Yang ni kita nak buat dia punya batang tu. Batang nut. Okay, yang ni. Ni dah siap. Ni dah siap. Ni dah siap kan? Okay, ni dah. Ada ni. Ni dah ada ni. Dua-dua ni dah ada dah. Saya cuma ambil daripada sini lah. Itu yang saya kata tadi, untuk proses yang kedua ni saya kena buang bulatan yang tengah ni supaya dia dapat kita nak buat press pull, dia tak naik semua sekali, dia naik gelang ni je. Jadi kita punya trik lah, kadang dia akan masuk ke gelang. Bila kita subtract, dia jadi tak berlubang di tengah-tengah ni. So sekarang ni memang dah berlubang, tak nak salah, nampak ujung dia ada lubang. Okay. So sekarang proses dia ialah kita nak buat helix lah. Dan satu lagi nut di atas tu. Nut di atas tu. Macam benda tu tak ada masalah dah, sebab kita pun dah biasa buat dah. Okay, so itulah proses dia. Tinggal sekarang ni proses nak menyambung. So nanti saya akan masuk ni dulu. Okay, berapa dia punya tu dia? Panjang dia. Panjang nut ialah 110. Yang ni tak buat lagi ni. Nanti tak ada apalah, boleh sini senang je kita pasang. Okay, panjang nut ni 110. Kemudian thread ni adalah 30. Okay, 30 thread panjang dah. Panjang ni 30 je. Okay, so kita akan buat dia punya batang ni 110. Okay, press pull 110. Okay, dah. Lepas tu kita nak buat satu key helix. Okay, satu key helix menggunakan bulatan yang sama juga yang bawah tu. Okay, di sini kita nak buat helix sepanjang 30. Okay, 30 dia dah bagi dah 30. Kita buat helix je lah. Draw helix. Okay, specify center point sini. Okay, diameter sini. Diameter dia adalah di bawah dia. Kan diameter. Okay, kita ambil stable quadrant. Okay, sekarang dia dah siap nak buat kita punya helix dah. Okay, kita ambil 8. Okay, kita ambil 8 juga. Okay, sekarang nak naik atas ni 30 jumlah twist. Kita akan ambil turn dulu. Turn. Okay, turn. Mana kita nak 10 30 turn 10 lah. Turn 10 ketinggian 30. Okey, dah. Panjang tu ya. Yang nak kita masuk dalam ni. Okey, dah dapat. Saya nak buat dia punya turn. Okey, kemudian dia punya bentuk dia.
bentuk helix tu bentuk dia besar dia punya helix dah 4.5 drill masuk dalam tu. Sini ni 9 apa ni, 9 ni untuk apa ni, 45 drill 9. Okay, tak ada apa-apa 9 ni. Okay, so yang ni dia punya dia dalam bentuk bulat, diameter 4.5. Okay, satu circle sini diameter 4.5. Sekarang saya nak masukkan sini. So, kita akan pakai apa? Strip. Strip dia duduk bawah mana? Bawah extrude. Betul. Okay, strip. Ambil objek ni. Kita kat mana kita nak buat di sini. Okay, tunggu sekejap. Unable strip selected. Sebab apa? Sebab apa unable? Okay. Select object to sweep. Okay, select sweep path. Okay. Jadi tak jadi. Sebab apa tak jadi? Ada something wrong. Select swift path. So, okay je, tak ada apa lah. Error code number. Ini masalahnya. Okey. Oh. Mungkin dia terubah yang boleh berapa tadi, 4.5. Kita try. Oh, dia terlalu besar, dia akan jadi overlap ni. Sebab tu dia tak nak kot. Try. Tapi dia memang besar lah ni. Baik. Oh, kedudukan. Okey, aduh. Dia nak kita ubah dulu bagi tegak. Kita tegakkan dia dulu. Line. Okey, macam tu. Okey. Dia tak boleh baca yang tu. Okay, kita switch semula. Banyak opposite corner pula. Unable to switch juga.
Kadang dia benda-benda macam ni dia ambil masa sikit lah. Sebab ni pun tetap cerita dia besar lah ni kalau macam tu. Dia overlap dah. Tak nak macam dia bagi ukuran 4.5. Ukuran dia tak betul lah kot. drill. 45 drill. Sini tak ada lah. Okay, mana bukan itulah. So kita boleh guna satu lah. Kita guna balik satu. Diameter satu je. Okay. Lepas balik. Sweep. Okay pun. Okay, sebab ni terlalu besar dia tak jadi. Okay, so sekarang kita dah masuk sini. Kita dah boleh pasang lah. Okay, dah boleh pasang. Kita pasang sini. Tu yang kadang-kadang kita kena sedikit guna logik akal tu. Okay, kita balik home. Kita pergi balik frame. Okay, sini nampak dia nampak dua line saja, tak apa. Ini kita punya ISO line tu. ISO line saja. Kita akan move dia. Copy kat move. Move lah. Move. Dia tengah dia balik. Buat tengah sini balik. Okay, dah. Okay, bagi nampak sikit. Macam mana? Panjang tu je. Okay, sebab dia memang tak perlu panjang kot. Dia perlu apa ni, dia perlu kunci belah hujung sini je. Okay. So sekarang dah dapat, kita boleh union lah. Okay, dah. Yang ni nanti kita akan masukkan dalam ni pun boleh juga nak dapatkan dia punya berbenang tu. Okay, pun boleh. Sini balik, kita dapatkan berbenang terus. Jadi saya kata dia ambil masa untuk kita proses-proses ni lah. Tapi kalau kita dah biasa buat, kita tak ada masalah sangat lah. Kita dah jumpa dengan berbagai masalah yang ada situ. Copy. Boleh yang ni. Kita ambil tengah ni. Pukul sini. Pukul tengah tu balik. Okay. Kita copy je. Yang ni masih ada sebab nak guna pakai. Kita akan subtract dia. Kita dengan yang ni. Okay, dah dapat trade. Okay, dapat kita trade. Nak dia punya berbenang. So, berbenang pun dah dapat dah di sini. Sebab dia nak pasang dia di ujung ni tadi. So, lepas ni kita just masukkan satu bolt, satu kepala lagi. Kepala dia berapa? Size ni lah. Okay, size ni dia bukan size sama ni, sama dengan yang ni. Okay, so kita akan buat ni dengan ketebalan tak dinyatakan di sini. Mana ketebalan dia adalah 13 lah, 13. Kita boleh nak pakai ketebalan ni 13 ikut logik dia kata. Okay, dia buat ni, yang ni buat sambung. So, dan proses seterusnya ialah kita nak pasang je lah. Okay, mana tadi balik? Okay, proses nak pasang, terus saya save as dulu. 17 C, supaya yang tadi saya tak ganggu proses dah start nampak kita boleh ni. Okay, kalau awak nak buat satu ni je tak ada masalah apa lah. Okay, so sekarang yang ni saya akan rotate. Okay, guna merah.
Okey, nak masuk sini kan dia. Okey, nak masuk sini. Okey, so sekarang proses dia ialah proses nak pasang lah. Dan dah tak pakai. Okey, dah tak pakai. Tak pakai. Ganggu je ni. Okey, ni pun dah tak pakai. Okey, ni pun dah tak pakai. Okey, habis. So, yang ni kita akan masuk balik sini pasang. Okay, untuk ceraian kita buat ceraian macam dia buat tadi lah. Yang ni duduk sini, kita nak buat pemasangan. Kita akan masukkan lah. Yang ni pun tak rotate lagi. Okay, rotate. Bawah. Ke bawah. Terbalik. Ke atas. Okey, dah. Nak masuk nanti. Okey, kita move dulu. Dah tak pakai. Okey, so kita nak masuk lah, nak pasang. Pasang ini masuk sini. Masuk sini. Okay, kita ambil wireframe. Move. Jadi, kita ambil paste di sini. Pun paste di sini. Okey. Okey, dah azan situ. Yang ni benar-benar dia akan masuk situ balik. Tak ada apa masalah. Sini pun sama, kita akan masuk situ balik. Okay, dia akan duduk di sini punya besar di sini. Okey, masuk sini. Letak di sini. Okey, nampak? Dia dah masuk situ. Check. Nampak? Dia dah masuk. Dia dah masuk. Yang ni dia akan masuk dalam tu lah. Dia akan masuk dengan kedudukan dia. Yang ni dia kedudukan dia di tengah-tengah. Okey, dia tak rapat kiri kanan tu, tak apa, kita boleh masukkan dulu. Oh. Okay, kita ambil di tengah ni juga. Pasang sini. Okey, kita move sikit lah. Dia lebih kecil, memang lebih kecil. Oh, yang satu tadi sikit. Ini Disable Union yang tu tadi ya. Dia tertinggal. Okey, ni rupanya belum union yang tu tadi. Ni yang web ni belum union, dia tak ikut. Okey. Dah masuk. So, sekarang dah boleh masuk. Oh. Kita buat pemasangan dulu. Lepas tu nanti baru kita ceraian supaya dia dapat duduk dekat angle yang ngam lah. Pada center tadi. Okay. Lepas tu kita akan move lagi sikit. Ni proses nak modify lah. Nampak? Okay. Nampak? Dia dah masuk. Lepas tu yang ni kita nak pasang lah. Kita nak pasang dia. Okay. Ni tak ada kepala tu Kita buat. Mana dia? Dia punya center. Mana dia punya center? Tak dapat. Center tak dapat. Center tak dapat. Center ambil center sini lah. Okay, kita buat center sini. Tak nampak. Oh, hilang. Semula.
kita ngam, bagi dia ngam lah. Bila ada nut tadi, nanti kita akan masuk dia cara ada nut nampak sana lah. Ni dah terlebih banyak ni. Dia masuk dekat center sini, dia boleh pergi sampai, dia boleh ubah pergi sampai center sana ni. Okay, kita try move lagi. Base sini ke base yang center sini, okey. Nut akan duduk di ujung tu lah. Yang ni tinggal nak pasang lah, pasang yang sini ke lah. Sini akan pasang sini. Cuma satu lagi tak buat, kekunci dia tak buat. So kekunci dia kita belum buat lagi, kekunci akan masuk sini, Oh, 4.5 tadi tu lubang di sini, lubang di tengah ni supaya kekunci dia dapat masuk slot di tengah-tengah tu. Baru teringat. Okey, kita akan move. Tengah sini. Okey, nampak? Dia dah masuk. Sini dia akan masuk ke kunci situ. Kunci yang tu. Okey. Siaplah. Dia tu. Ni bawah ni ada line yang buat tadi tu kena buang. So kita nak buang dia, kita kena move semua balik semua ni je. Bagi nampak tu. Kena miss. Rod tu tinggal. Rod. Nampak. Ini tak nampak . Okey, kita nak buat ni . Dah. Okey, sekarang apa yang tak buat lagi? Yang ni lah, yang ni satu ni, pin slot ni. Ni yang nak pasang masuk sini. Di sini ada lubang, ada satu lubang. Di sini ada lubang. Ni patut dia bagi jarak 9 ni. Ni 9 ni. 9 ni dia bagi dengan jarak ni dia berhujung ke sini. 9 untuk lubang ni. Lubang ni dia akan kita akan subtract. Lepas tu untuk dijadikan dia sebagai slot pin masuk sini. Ikut celah-celah yang slot yang kita buat tu, dia akan masuk situ. Yang ni dia punya ukuran ada di sini. So yang tu boleh diteruskan lah untuk buat. Okay, boleh setakat tu. Okay, lebih kurang sejam. Kita tunggu tadi pun sampai 4.50, 3.50. Sejam untuk proses pemasangan ni. Tu yang saya kata tu. Kalau buat seorang-seorang senyap-senyap, saya boleh buat dalam sejam tu. So awak ambil masa mungkin 3 jam perlu tu. Jangan mengalit lah. Jangan duk sembang, sibuk nak tanya kawan dan sebagainya. So proses nak buat tu, lebih kurang macam ni. Okay, projek dia lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang tapi bukan projek ni. Okay, ada siapa lagi nak masuk? Baru nak masuk. Tak dah nak habis tu dia pun nak masuk. Bagi dia masuk. Okay, ada apa soalan? Ya ada cik. Boleh buat? InsyaAllah boleh cik. Boleh Sebab proses dia adalah sama saja. Kita buat pressure, kita dapatkan bentuk-bentuk dia. Proses penyambungan pemasangan. Mana-mana pun macam tu je. Nampak je macam susah. So selepas ni kita dah dapat ni, kita dah boleh save lah. Save untuk pemasangan. Begini tak lengkap lagi lah. Okay, save untuk pemasangan. Yang ni pun saya akan save as lagi. Saya akan save as. Yang ni 17D pula lah. 17D. Okay, dah banyak file lah ni. Okay, lepas tu awak akan buat lah ni untuk pemasangan. So selepas ni
proses yang kita buat ceraian balik lah. Ceraian kita pasang. Ni masa ni dah pasang, barulah ada ceraian duduk dalam keadaan yang orang kata apa, cantik lah masa tu. Dia daripada kedudukan dia. Kita akan cerai, kita move lah. Move. Yang ni kita move keluar sini. Okay, kemudian rod ni kita move pergi belah sana. Jangan dilapis. Okay, yang ni pun sama, kita akan move lagi. Depan sana. Jangan jauh sangat. Okay, move di sana. Ini pun kita move juga. Ada benda yang berasingan. Okey, dah nampak. Ada pin pun kita cabut, buang, letak tepi. Sini ada tengah dah. Okey, settle. Siap untuk kita punya ceraian. Lepas tu kita buka bilik pemasangan tadi, kita buat soul view, soul draw. Siap untuk autographic. Dia apa lagi? Lepas tu kita buat render dan kita buat kamera. Habis 5 file. Proses nak buat ni. Nak buat handler ni dah tak banyak lah proses dia. Okay, ada soalan? Tiada Encik. Ada Encik. Okay, satu lagi. Sepatutnya macam ni yang ni tadi ni pemasangan ni, yang ni patut dia duduk di luar sana. Sebab apa? Sebab proses pemasangan dia kita nampak nanti. Yang ni akan masuk dulu, kemudian baru masuk sini. Jadi yang ni sepatutnya dia duduk di sana lah. Kita move. Ni kesesuaian ni pun adalah dia punya satu nilai juga yang perlu kita apa? Ni duduk dekat bulatan yang kedua. Duduk kat bulatan yang ni. Okay, boleh masuk ngam. Oh. Jangan. Okay. Kita move yang ni, move 2 sekali. Caw kita nak nyusun dia. Okay. Move. Tentu. Okay, lepas tu yang ni kita move. Buka dia. Lepas dia pasang dulu. Buka ni. Okay, kita move. Okay, okay. Seperti rajah dia lah. Elok ni, gambar ni. Ni pun yang terbaik lah, yang okey lah ni. Nampak dia akan masuk sini, pasang, ni masuk. Okey. Macam ni pun okey lah sebab dia masuk, sini dia akan masuk. Batang sini akan kunci dah. Okay, dah dapat kita punya ceraian. Okay, so kata tak ada apa, itulah kita punya projek kita untuk pada minggu ni, yang mana akan perlu disubmit pada hari Isnin dan Selasa lah. RBT 1-2 hari Isnin, RBT 3-4 hari Selasa. Okay, melalui kita punya Google Classroom. Baik Encik.